Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan konsep dan juga jenis lulu hawa. Okey, sebelum kita masuk kepada konsep yang lebih mendalam dan juga beberapa jenis lulu hawa, kita kena tahu dahulu apa itu lulu hawa. Jadi dekat sini, apa itu lulu hawa? Okey, lulu ni kita boleh kenali sebagai broken. Okey, jadi bila broken ni, apa sebenarnya broken ni? Broken ni pula kita boleh anggap dia macam benda-benda yang rosak lah. Contoh dekat sini cikgu letak broken adalah pecah. Jadi bila cikgu sebut pasal lulu hawa, kamu set dalam minda kamu lulu hawa, lulu broken, broken pecah. Okey, macam gitu. Okey, pecah ni pula dia ada kawannya, ada dua kawannya kamu kena ingat, iaitu reput dan urai. Jadi bila cikgu sebut pasal lulu hawa, ingat broken, ingat pecah. Pecah ni ada dua kawannya, iaitu reput dan urai. Jadi ingat ada tiga sekawan broken. Okey? Okey. Jadi sekarang ni kita mau tengok apa konsep yang betul untuk kita definisikan atau beri erti kepada lulu hawa ni. Jadi konsepnya ni kita kena ingat tiga benda. Yang pertama, ingat tiga broken tadi. Tiga broken tadi apa? Pecah, lepas tu reput dan urai. Okey, lepas tu kena ingat secara in situ. So kamu kena ingat tak secara in situ? Apa itu secara in situ? Maksudnya dia berlaku di situ. Contoh ada berlakunya proses di satu kawasan, proses di suatu kawasan, iaitu secara in situ, iaitu secara di situ, berlaku di situ, macam itu. Dan oleh ejen lulu hawa. Okey, macam mana kita mau ingat ejen lulu hawa ni? Kamu ingat dekat sini cikgu ada letak capat. Capat, C-A-P-A-T. Okey, apa yang dimaksudkan dengan capat ni? C mewakili cuaca, A mewakili air, P mewakili perubahan suhu, A mewakili angin, dan T mewakili tindakan. Manakala tindakan ni ada tiga pula. Tindakan manusia, tindakan haiwan, dan tindakan akar. Okey, kamu boleh ingat sebenarnya ejen lulu hawa ni dia ada di sekeliling kita. Kan kita ada air kan, kita ada angin, kita ada apa ni, suhu, semua tu, kita ada cuaca semua. Jadi benda-benda ini adalah ejen lulu hawa. Jadi ingat cepat. Jadi untuk ingat konsep, cikgu ulang balik, kita kena ingat tiga benda, iaitu tiga broken, in situ, secara in situ, dan juga ejen-ejen lulu hawa, iaitu cepat. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga tadi, tiga broken ni adalah macam gini. Proses kalau dia tanya apa itu lulu hawa? Lulu hawa ni adalah proses pemecahan, pereputan, dan penguraian yang berlaku di suatu kawasan secara in situ oleh ejen-ejen lulu hawa seperti cuaca, air, perubahan suhu, angin, dan tindakan manusia, haiwan, dan juga akar tumbuhan. Jadi bila orang tanya apa itu lulu hawa, kamu kena ingat tiga ni. Tiga broken, secara in situ, dan juga ejen lulu hawa. Mudah kan? Okey, kita akan sambung dengan jenis-jenis lulu hawa. Mesti ada yang terfikir sekarang ni macam, mesti susah ni kan? Tidak, dia tidak susah. Sebab kita sudah tahu tadi konsep lulu hawa kan? Jadi untuk konsep-konsep jenis-jenis lulu hawa ni, kita hanya ambil dekat konsep-konsep yang kita belajar tadi yang pertama. Jadi memang senanglah. Okey, bila sebut pasal jenis lulu hawa ni dia ada tiga. Macam mana kita mau ingat tiga ni? Ingat pelajar sains. Pelajar sains elektifnya apa? Tiga elektif yang utama. Fizik, kimia, dan biologi. Jadi tiga jenis lulu hawa settle. Mudah kan? Jadi sekarang kita mau tengok pula konsep-konsep daripada fizik, kimia, dan biologi tadi. Okey, yang pertama adalah lulu hawa fizikal. So yang ini kita tambah kal lah kan, physical. Okey, lulu hawa fizikal ni apa? Bila orang sebut pasal lulu hawa fizikal, apa yang kita perlu ingat? Okey, kita kena ingat pemecahan. Ingat lagi pemecahan. Dekat konsep lulu hawa tadi, broken. Broken ingat pecah. Jadi dekat sini kita ambil dia balik. Pemecahan dan penyepaian. Apa yang dipecahkan, apa yang disepaikan? Batuan besar kepada serpian kecil. Jadi bila orang sebut atau orang tanya, apakah lulu hawa fizikal? Kamu kena ingat pemecahan dan penyepaian, batuan besar kepada batuan kecil. Okey, oleh kerana dia fizikal, maka dia tidak akan ubah kandungan kimia. Apa tu maksudnya? Maksudnya, dia hanya pecahkan batuan tu daripada besar kepada kecil, tapi kandungannya tetap sama. Dia tidak akan ubah kandungan kimia di dalam batuan itu. Faham? Okey, jadi cikgu ulang. Bila ditanya lulu hawa fizikal itu apa? Lulu hawa fizikal ni adalah pemecahan dan penyepaian batuan besar kepada batuan kecil tanpa ubah kandungan mineralnya. Okey? Faham? Okey.
proses fizikal ni, lulu hawa fizikal ni, dia biasanya berlaku di gurun ataupun tropika lembap. Jadi kamu kena ingat yang itulah. Okey, sekarang kita akan lihat yang kedua, kimia. Okey, kimia. Okey, oleh kerana tadi kita guna pemecahan, kan broken maksudnya pecah. So pecah ni dia ada dua kawan tadi kan cikgu cakap, urai dan juga apa tu? Reput. Okey, jadi untuk kimia kita guna kawan kepada pemecahan, iaitu pereputan dan penguraian. Okey, apabila bertindak balas dengan, okey, dia akan bertindak balas dengan apa? Air, oksigen, karbon dioksida, asid organik. Okey, mesti akan terfikir sekarang, hais, kena ingat pula dia bertindak balas dengan apa. Dia macam gini, sangat mudah. Dia ni bertindak balas dengan benda yang dekat dengan kita. Okey, kalau kita bernapas, kita akan, kalau kita hembus napas, kita akan lepaskan gas apa? Karbon dioksida. Jadi kamu kena ingat, bila bernafas hembuskan karbon dioksida. Bila tarik nafas, kita serap apa? Oksigen. Jadi sebenarnya kita sudah dekat dengan benda tu. Jadi kita boleh bagi contoh, oksigen, karbon dioksida, dan setiap hari kita kena minum. Kita kena minum apa? Minum air. Jadi senanglah. Maksudnya pereputan, penguraian, batuan apabila bertindak balas dengan air, oksigen, karbon dioksida dan juga asid. Jadi mungkin dah ada masalah lah. Jadi kalau ingat lulu hawa kimia, kamu kena ingat dia bertindak balas dengan benda yang dekat dengan kita. Karbon dioksida, air, oksigen, asid. Okey, mudah kan? Okey. Dan seterusnya, oleh kerana dia kimia, maksudnya dia akan mempengaruhi kandungan mineral tu. Jadi dia akan ubah kandungan mineral. Macam mana dia ubah kandungan mineral tu? Okey, dia ubah kandungan mineral ni bila dia bertindak balas tu, dia akan lemahkan ikatan mineral tu. Okey. Selain daripada dia lemahkan ikatan mineral, dia juga larutkan mineral dalam batuan tu. Jadi lama kelamaan batuan tu dia akan mengembang dan akhirnya dia akan terlulu hawa. Faham? Okey. Yang inilah kamu kena ingat. Bila sebut pasal lulu hawa kimia, kita kena ingat, kawan si broken tadi. Kawan si broken adalah pereputan dan penguraian, iaitu berlaku disebabkan bertindak balas dengan benda yang dekat dengan kita, iaitu air, oksigen, karbon dioksida dan juga asid organik. Oleh kerana dia kimia, ingat, kimia maksudnya dia akan ubah kandungan benda tu. Jadi dia akan ubah kandungan mineral. Jadi ingat, jadi cara mudahnya untuk kita bagi konsep tu, lulu hawa kimia ialah proses pereputan dan penguraian batuan apabila bertindak balas dengan air, oksigen, karbon dioksida dan juga asid organik. Jadi dia akan menyebabkan perubahan dalam kandungan mineral. Faham? Okey, cikgu ulang balik dengan nada yang perlahan. Okey, proses lulu hawa kimia adalah proses pereputan dan penguraian batuan yang berlaku apabila bertindak balas dengan benda yang dekat dengan kita. Oksigen, air, karbon dioksida dan juga asid organik. Jadi apa yang akan berlaku bila berlakunya lulu hawa kimia? Dia akan ubah kandungan mineral. Okey, mudah kan? Jadi lulu hawa kimia ni biasanya berlaku di kawasan tropika lembap. Okey. Yang seterusnya adalah biologi. So bila sebut pasal biologi ni, kita akan terfikir pasal manusia, haiwan, tumbuhan. Ya, itulah yang kita akan lihat dekat sini. Jadi bila sebut pasal biologi, kita kena ingat dia melalui proses pemecahan dan penguraian. Maksudnya dia gabungkan pemecahan dan juga penguraian dekat sini. Jadi pemecahan dan penguraian akibat tindakan. Okey, sebelum ini kita ada belajar konsep kan, tindakan apa? Ada 3, tindakan manusia, tindakan tumbuhan dan juga tindakan akar tumbuhan. Tindakan haiwan maksud saya. Maksudnya tindakan manusia, tindakan haiwan dan juga tindakan akar tumbuhan. Jadi kita gunakan di sini tumbuhan, haiwan, manusia dan juga kita kena tambah mikroorganisma. Jadi tidak kiralah dia berlaku secara fizikal dan juga kimia. Jadi ringkasnya, biologi ini adalah proses pemecahan dan penguraian akibat tindakan tumbuhan, haiwan, manusia, mikroorganisma. Tidak kiralah sama ada secara fizikal ataupun secara kimia. Okey, faham? Okey, sekarang kita akan masuk pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi bila sebut pasal faktor-faktor yang mempengaruhi ni, maka kita kaitkan dengan benda-benda yang menggiatkan lagi benda tu. Jadi macam hari ini kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi lulu hawa. Maksudnya benda-benda yang menggiatkan lagi berlakunya lulu hawa tu. Jadi untuk ingatnya dia ada 4 sebenarnya. Jadi cikgu sudah ringkaskan kepada BIBM. So boleh ingatlah, BI ni bahasa Inggeris, BM ni bahasa Melayu kan, biasa kita guna di sekolah.
Jadi cikgu jadikan sebagai formula untuk kamu ingatkan faktor-faktor. Jadi BIBM maksudnya adalah B untuk batuan, I untuk iklim, B untuk biotik, M untuk massa. Jadi kamu ingat faktor-faktor iklim adalah BIBM. Okey. Jadi kita tengok pertama, iaitu batuan. Macam mana batuan ini menjadi faktor yang mempengaruhi berlakunya proses luluh hawa. Okey, di sini ada 3. Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu kekerasan. Okey, kekerasan sesebuah batuan tu dia akan lebih tahan. Semakin dia keras, dia akan lebih tahan daripada mengalami luluh hawa ni. Maksudnya batuan yang keras tu dia akan mengalami luluh hawa yang lama jika dibandingkan dengan batuan-batuan yang lembut. Contoh dekat sini batuan granit. Batuan granit ni dia lebih keras berbanding dengan batuan batu kapur dan gypsum. Batu kapur dan batu gypsum ni dia lebih lembut. Jadi bila berlakunya proses luluh hawa, batuan yang lembut ni dia akan lebih cepat terluluh hawa jika dibandingkan dengan batuan granit tadi. Okey, yang kedua adalah rekahan. Rekahan ni dia macam pecahan-pecahan dalam batuan. Dekat batuan tu kan kamu pernah nampak kah batuan yang macam pecah-pecah, ada lubang-lubang? Pernah kan? Jadi bila berlakunya atau adanya batuan yang ada rekahan, maka akan memudahkan air masuk ke dalam batuan tu. Kamu masih ingat kah? Air ini merupakan ejen luluh hawa. Jadi bila air boleh masuk ke dalam rekan-rekahan tu, maka semakin giatlah proses luluh hawa berlaku dekat situ. Okey, yang ketiga adalah kandungan mineral. Okey, kandungan mineral seperti besi, kalsium dan magnesium. Maksudnya kalau batuan tu ada besi, ada kalsium, ada magnesium, maka proses luluh hawa dekat situ akan semakin giat. Okey, faham? Ini untuk batuan. Sekarang kita akan tengok pula kepada iklim. Okey, kita akan teruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa ni. Jadi macam tadi cikgu cakap, untuk ingat faktor-faktor, ingat BI, BM. B adalah batuan, seterusnya adalah I, iaitu iklim. Okey, dekat iklim ni kita akan belajarlah beberapa faktor-faktornya. Yang pertama adalah tropika lembap. So tropika lembap ni kamu kena ingat, tropika lembap ni suhunya tinggi, iaitu 27 darjah Celsius. Manakala hujan tahunannya juga tinggi, iaitu 2600 mm. Jadi untuk ingatnya, sebenarnya dia ni tropika lembap ni kita boleh katakan Malaysia juga adalah tropika lembap, sebab suhu kita juga adalah lebih kurang dan kita punya hujan tahunan juga lebih kurang macam yang ada dekat depan ni. Jadi kamu kena ingat faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Untuk iklim, yang pertama tropika lembap, suhunya 27, hujan tahunannya 2600. Dan sebenarnya tropika lembap ni dia menggiatkan proses luluh hawa kimia berlaku di situ. Jadi kawasan-kawasan yang mempunyai tropika lembap ni biasanya luluh hawa kimia akan giat berlaku di kawasan itu. Okey, kedua adalah gurun. Bila kita sebut pasal gurun ni, kamu pasti akan terfikir berkaitan dengan kawasan padang pasir. Okey, bagus. So, ciri-ciri gurun ni dia ada julat suhu harian yang sangat tinggi dan dia tiada tumbuhan. Sebab kau boleh nampak kan pasir memang tiada tumbuhan kan? Okey, hujan tahunannya pula adalah rendah, iaitu 250 mm. Macam mana kita mau ingat? Okey, ingat berim bujang 250. Jadi ingat 250. Ingat pasir tiada tumbuhan, maka tiada tumbuhan. Julat suhu hariannya adalah tinggi. Jadi macam mana gurun boleh menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa berlaku adalah gurun ni, salah satu dia punya sifat atau ciri-cirinya, bila malam dia akan terlalu sejuk dan bila siang dia akan terlalu panas. Kita boleh cakapkan malam dia punya suhu adalah suhu ekstrim, suhu yang terlalu sejuk. Dan juga kalau siang dia punya suhu ekstrim adalah terlalu panas. Jadi batuan ni kita boleh katakan dia macam tertekan. Jadi bila malam terlampau sejuk, bila siang dia mengalami terlampau panas. Jadi lama-kelamaan dia akan mengalami kecut dan kembang dan akhirnya akan mengalami pemecahan atau pecah-pecahlah menjadi serpihan-serpihan batu. So itu gurun. So gurun ni biasanya berlakunya proses luluh hawa fizikal. Seterusnya adalah iklim sederhana. So iklim sederhana ni kita kaitkan dengan tindakan frost ataupun tindakan frost atau ibun yang lebih berkesan. So tindakan frost dan ibun ni dia lebih berkesan berlaku di kawasan-kawasan yang ada iklim sederhana. Iklim sederhana ni iklim yang sejuk lah. Biasanya di kawasan-kawasan yang mengalami 4 musim lah kan. Contoh kita boleh tengok dekat Australia kan. Australia ni kan sejuk kan. Jadi biasanya di situ tindakan frost dan ibun ni lebih berkesan. Frost dan ibun ni adalah tindakan di mana rekahan batuan tu dia akan masuk air. Bila masuk air, bila mengalami penyejukan, dia akan membeku menjadi ais. Jadi ais tu lama-kelamaan dia akan besarkan rekahan yang ada tu, lama-kelamaan dia akan pecahkan batuan tu. Nanti kita akan belajar nanti lebih lanjut. Okey, yang ketiga adalah BIBM. So B, biotik.
So biotik ni kita lebih menyentuh kepada lulu hawa biologi. Okey, yang pertama adalah akar tumbuhan. Masih ingatkah tindakan yang kita belajar sebelum ini, yang konsep-konsep? Salah satunya adalah tindakan akar tumbuhan. Jadi hari ini kita mau tengok macam mana akar tumbuhan ni menjadi faktor-faktor kepada berlakunya lulu hawa. Okey, akar tumbuhan ni dia akan masuk ke dalam rekahan batuan tu. Okay, contoh rekahan ni, contoh ini adalah batuan. So rekahan ni yang macam gini. So dia ada macam dia punya macam mana, macam apa? Ada dia punya rekahan-rekahan lah, ada pecahan-pecahan dekat situ tu. Jadi ataupun lubang-lubang dekat situ. Jadi akar akan memasuki kawasan itu dan lama kelamaan dia akan menyebabkan batuan tu terpecah ataupun menjadi serpihan-serpihan kecil. Macam itulah. Sebab macam kita tahu batuan ni ada yang di dalam tanah kan, ada yang separuh, ada yang di luar juga. Jadi dia akan, batuan yang dekat dengan akar-akar, akar ni akan berfungsi masuk ke dalam rekahan-rekahan yang ada dekat batuan tu. Jadi lama-lama batuan itu mengalami proses lulu hawa dan dia akan terpecah-pecah. Jadi kita akan belajarlah nanti. Lepas tu haiwan pengorek tanah. So haiwan pengorek tanah ini dia akan memudahkan air itu masuk ke dalam rekahan sebab dia korek-korekkan. Jadi dia akan membantu untuk memudahkan atau mempergiatkan lagi proses lulu hawa dekat situ. Lepas tu tindakan bakteria. Tindakan bakteria ni dia akan hasilkan cecair asid yang memudahkan penguraian batuan tu, yang akhirnya dia akan tingkatkan proses lulu hawa biologi dekat situ. Dan yang terakhir adalah aktiviti manusia melalui pelombongan dan pembinaan. Pelombongan dan pembinaan ni dia akan giatkan proses lulu hawa dekat situ. Jadi kamu ingatlah, kalau biotik ni akar tumbuhan tadi dia akan masuk rekahan, dia akan masuk lama-lama, dia akan mempengaruhi proses lulu hawa dekat situ dan dia akan mengubah bentuk fizikal batuan itu kan. Dia akan menjadi pecah-pecah atau serpihan kecil. Kalau macam haiwan pengorek tanah macam cacing, ular, tikus ni, dia akan memudahkan air masuk ke dalam rekahan tu. Jadi sama konsep macam tadi. Tindakan bakteria pula dia akan menghasilkan cair asid yang memudahkan berlakunya proses penguraian batuan. Jadi bila berlaku proses penguraian batuan ni, dia akan mempergiatkan apa? Proses lulu hawa biologi. Dan juga begitu juga dengan yang seterusnya. Jadi okey, kita masuk kepada faktor yang terakhir, iaitu yang keempat, BIBM. Kita sudah belajar berkaitan dengan batuan, kita sudah tahu berkaitan dengan iklim, kita sudah tahu berkaitan dengan biotik. Sekarang kita mau tengok masa. Masa ni mudah. Okey, macam kita belajar dekat batuan tadi, batuan keras macam granit dia akan lebih lama mengalami lulu hawa jika dibandingkan dengan batuan yang lembut seperti batu kapur, kan? Jadi begitu juga dengan masa. Masa kita kaitkan dengan batuan tadi. Batuan keras seperti granit ni dia akan memakan masa yang lama untuk mengalami lulu hawa jika dibandingkan dengan batuan lembut seperti batu kapur. So batu kapur ni dia biasanya cepat lulu hawa lah sebab dia lembut kan. Okey, semakin lama batuan terdedah dengan proses lulu hawa, semakin jelas kesannya. Maksudnya semakin lama batuan itu mengalami proses lulu hawa, maka semakin banyaklah perubahan yang kita boleh nampak di situ. Mungkin kita boleh nampak dia semakin banyak yang mengalami perubahan kepada serpihan-serpihan kecil, ada yang semakin mengalami perubahan kandungan mineralnya dan juga sebagainya. Jadi itu adalah faktor-faktor, ada 4 faktor: BIBM, batuan, iklim, biotik dan juga masa. Jadi cikgu rasa memang kamu boleh faham, dan untuk menggiatkan lagi atau meningkatkan kefahaman kamu, maka kita akan sambung kita punya perbincangan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram supaya kamu lebih faham. Okey? Jadi cikgu tunggu kamu dekat grup sekarang dan kita akan melaksanakan perbincangan. Okey? Jadi itu saja untuk pengajaran hari ini.